Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segi pendidikan Islam. Kali ini, kita akan sentuh dalam bidang sirah, iaitu tajuk Hijrah Rasulullah SAW. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang dalam standard pembelajaran kita hari ini 5.1, merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Kita lihat pula standard kandungan untuk hari ini. 5.1.1 menerangkan pengertian hijrah. 5.1.2 menerangkan sebab yang mendorong hijrah ke Madinah. 5.1.3 menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah. Seterusnya, murid-murid, mari kita perhatikan objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid dapat menyebut pengertian hijrah dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti sebab-sebab yang mendorong hijrah ke Madinah dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah dengan betul. Pengertian hijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ya murid-murid, Rasulullah SAW dan umat Islam telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi, kita akan lihat selepas ini apakah faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW serta umat Islam untuk berhijrah. Faktor-faktor hijrah Nabi. Yang pertama, musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Baik murid-murid, pada ketika ini, umat Islam telah bertambah ramai dan menyebabkan musyrikin Mekah berasa risau dengan perkembangan umat Islam ketika itu. Jadi, apa yang musyrikin Mekah lakukan ialah mereka menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam dan terus tersebar. Dan yang kedua ialah umat Islam menerima ancaman siksaan. Umat Islam telah diukur untuk diseksa oleh musyrikin Mekah, termasuklah di pulau dari segi ekonomi dan sosial. Manakala yang ketiga pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW telah mendapat wahyu keizinan daripada Allah melalui malaikat Jibril untuk berhijrah ke Madinah. Dan yang terakhir, pelawaan daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah telah berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk mengajak ataupun mempelawa Rasulullah dan umat Islam untuk meneruskan dakwah di Madinah. Penduduk di Madinah dengan hati yang terbuka menjemput Rasulullah untuk datang ke Madinah bagi lebih menyebarkan dakwah Islam di sana. Seterusnya, kita akan tengok pula peristiwa penting selepas Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah. Apakah peristiwa-peristiwa tersebut? Jom kita saksikan selepas ini. Peristiwa pertama, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bermula dengan apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membuat perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Rasulullah telah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar untuk merancang dan menyusun strategi bagaimana mereka berdua dan umat Islam yang lain
untuk berhijrah ke Madinah tanpa dikesan oleh musyrikin Mekah. Bagaimanakah perancangan tersebut? Kita akan lihat selepas ini. Dalam perancangan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar bin Abi Bakar, terdapat beberapa individu penting yang terlibat dalam proses hijrah ini. Di antaranya ialah Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik. Apa tugasan beliau ialah iaitu beliau diubah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Apakah tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengaburi pihak musuh, yakni musyrikin Mekah, dan mengelak daripada dijejaki mereka. Rasulullah telah memilih jalan yang lain, jalan yang tidak digunakan oleh kebanyakan orang. Tidak ramai orang yang tahu ada laluan rahsia untuk ke Madinah. Kemudian, individu yang kedua pula ialah Abdullah bin Abi Bakar. Dia ditugaskan untuk memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Gua Thur. Apakah tujuannya? Untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Baik, individu ini iaitu Abdullah bin Abi Bakar tugaskan sebagai perisik, sebagai spy untuk memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh. Apakah tindakan musuh selepas itu? Apakah perancangan musuh? Individu penting yang ketiga pula ialah Asma binti Abi Bakar. Beliau ditugaskan untuk menghantar makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Thur. Tujuannya ialah untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dalam tempoh selama mana Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar duduk di dalam Gua Thur sebagai tempat persinggahan. Kemudian yang terakhir pula ialah Amir bin Fuhairah. Beliau ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya apa? Untuk mengelak dijejaki musuh. Dan yang kedua, memastikan bekalan minuman mencukupi. Kedua-dua individu ini penting dalam memastikan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar mendapat bekalan makanan dan minuman yang mencukupi. Peristiwa penting yang kedua ialah Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Peristiwa penting yang ketiga pula ialah kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Apakah tawaran tersebut? Sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Hadiah ini adalah hadiah yang lumayan. Jadi ramai daripada kalangan pihak musyrikin Mekah cuba sedaya upaya untuk mencari Nabi Muhammad SAW.
apabila mereka mendapat tahu Rasulullah dan umat Islam yang lain telah keluar berhijrah ke Madinah. Peristiwa penting yang keempat pula ialah apabila Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Tur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah. Alhamdulillah, setakat itu saja pembelajaran pada hari ini. Ustaz harap murid-murid mendapat manfaat daripada video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Kita akan bertemu lagi dalam bidang sirah dan tajuk yang sama, iaitu hijrah Rasul untuk mengetahui apakah yang berlaku seterusnya pada minggu hadapan. Assalamualaikum.